Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya akan review dengan korang semua satu movie SpongeBob SquarePants yang paling latest yang bertajuk Sponge on the Run. So, kepada mereka-mereka yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Kepada mereka yang dah lama subscribe, terima kasih saya ucapkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan review movie kita pada hari ini. Movie ini merupakan satu movie yang diterbitkan hasil kerjasama Paramount Animation, Nickelodeon Movie dan beberapa company yang lain. Movie ini telah pun ditayangkan sejak tahun 2020 lagi. Tahun lepas lah kan, kalau kira movie ni mula dirilis ataupun mula ditayangkan. Movie ni sekarang kalau korang nak tengok, korang boleh dapatkan di Netflix. Dan yang menariknya dekat Netflix ni ada pilihan bahasa Melayu. Bagi kita-kita semua memang siapa je masa kecil dulu tak tengok SpongeBob dalam bahasa Melayu kan. So memang sangat-sangat nostalgic lah bagi saya bila tengok SpongeBob SquarePants ni dalam alih kepada bahasa Melayu. So, movie SpongeBob SquarePants ni menceritakan kepada kita semua tentang pengembaraan SpongeBob untuk mendapatkan semula Gary yang telah pun diculik oleh King Neptune untuk mengekalkan awet muda King Neptune tu sendirilah. Dan dalam perjalanan untuk mendapatkan semula Gary tu, dia terpaksalah meninggalkan Bikini Bottom untuk ke bandar Atlantic yang hilang. Yang mana dekat situlah tempat di mana King Neptune dengan dia punya pasukan-pasukan dia duduklah. Dan dekat situlah Gary telah pun dibawa lari. Dan apabila SpongeBob meninggalkan Bikini Bottom, maka dia pun meninggalkanlah semualah yang ada kat situ. Meninggalkan Sandy, meninggalkan Mr. Krabs, meninggalkan Squidward dan meninggalkan Krusty Krab sendiri. Dia bersama-sama dengan Patrick lah pergi. Sebab setelah SpongeBob sedar yang dia kehilangan Gary, dia sangat-sangat murung, dia sangat-sangat sedih. Sebab Gary ni merupakan kawan baik SpongeBob sejak daripada dia seorang kanak-kanak lagi. Dalam movie ni juga diceritakan kepada kita macam mana pertemuan pertama kali SpongeBob dan juga Gary dekat satu camp sama masa mereka merupakan seorang kanak-kanak lagi. Masa tu Gary pun kecil lagi dan SpongeBob pun kecil lagi. SpongeBob kecil ni cute juga tengok sebenarnya dalam movie Sponge on the Run ni. Dan masa dia sangat-sangat murung tu, dia tak tahu dah apa yang dia nak buat. Tapi tiba-tiba Patrick telah memberi satu cadangan kepada dia untuk bersama-sama dengan Patrick. Dan Patrick kata Patrick lah yang akan teman dia untuk pergi mencari Gary. So mereka berdua ni pun memulakan pengembaraan mereka lah. Yang mana mula-mula masa mereka nak pergi tu, mereka pun tak tahu gak macam nak pergi. Tapi Plankton yang sejak daripada awal movie ni lagi dah berusaha untuk mendapatkan respirasi Krabby Patty. Macam kita tahulah memang kerja Plankton ni, kerja dia nak curi respirasi Krabby Patty je. Tapi lepas dia analisa kan, lepas dia punya history Carol tu bagi tahu yang sebenarnya masalah Plankton ni bukan dekat Mr. Krabs tapi dekat SpongeBob. SpongeBob yang selalu halang dia untuk mendapatkan respirasi Krabby Patty ni. Jadi bila dia dengar yang si SpongeBob dengan Patrick nak pergi cari Gary, memang dia lah orang yang telah pun berusaha untuk membantu SpongeBob. Kira dia lah orang yang hantar SpongeBob dengan Gary ni untuk pergi ke bandar Atlantic yang telah hilang untuk mendapatkan semula Gary. So, apabila SpongeBob pergi meninggalkan Bikini Bottom, maka bisnes Encik Krab, bisnes Krusty Krab pun mula merudum, mula jatuh teruk lah. Sebab SpongeBob je orang yang tahu macam mana nak buat Krabby Patty yang sedap tu kan. Even Squidward sendiri pun tak boleh nak buat bila Mr. Krab suruh dia buat. Jadi, bila bisnes Mr. Krab tu merudum, masa itulah Mr. Krab mula sedar yang sebenar-benarnya selama ni apa yang berharga bagi dia tu adalah SpongeBob SquarePants. Bila SpongeBob tinggalkan Krusty Krab, dia dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Sampai apabila Plankton datang Krusty Krab dan Plankton nak minta respirasi daripada Mr. Krab pun, Mr. Krab bagi dengan rela hati je. Sampai Plankton sendiri pun rasa macam, uish, takkanlah macam tu je Mr. Krab nak menyerah diri setelah beberapa tahun usaha dia untuk dapatkan respirasi tu kan. Maknanya senang gila benda ni. Tak menarik lah bagi Plankton walaupun dia dapat respirasi tu. Tapi macam tak ada apa-apa cabaran pun kan. Tapi mula-mula Plankton ambil lah respirasi tu. Dan dia pun bawa balik lah ke dia punya cam bucket tu. Kemudian kita dapat tengoklah SpongeBob dan Patrick meneruskan pengembaraan dia. Dan dalam pengembaraan dia tu ada penampilan istimewa lah dalam movie ni. Iaitu penampilan Keanu Reeves ataupun John Wick.
dan juga penampilan Snoop Dogg. Kalau korang nak tahu penampilan mereka berdua ni diorang buat apa, memang korang kena tengok dalam movie SpongeBob SquarePants Sponge on the Run ni kan. Dan apabila Mr. Krabs sedar yang kehilangan SpongeBob tu memberi kesan sangat-sangat dalam hidup dia, even Squidward sendiri yang selama ni tak sukakan SpongeBob pun mula rasa yang hidup dia ni tak bermakna tanpa SpongeBob. So, bila SpongeBob meneruskan perjalanan dia tu, dia pun lalulah, dia naik ke darat, kemudian masuk balik ke dalam bandar Atlantik yang hilang lah. Dia dengan Patrick tahu-tahu je lah kalau dah mengembara, macam-macam benda yang diorang buat ni kan. Lepas tu, tiba-tiba pada suatu hari bila Sandy nak cari SpongeBob, Sandy pergi ke rumah SpongeBob tapi Sandy tak jumpa pun SpongeBob kat rumah dia. Kemudian bila dah tak jumpa SpongeBob kat rumah, memang of course lah Sandy akan pergi ke Krusty Krab untuk cari SpongeBob. Dan bila Sandy pergi ke Krusty Krab, Mr. Krab telah pun memberitahu Sandy yang SpongeBob dah tak ada dah. SpongeBob dah lama pun tak datang kerja. SpongeBob ni dah lama menghilang. Dan diorang pun tak tahu apa punca dan ke manakah kehilangan SpongeBob ni sebenarnya. Kemudian masa mereka tengah berborak-borak tu, Mr. Krab pun bagi tahulah dekat Sandy yang sejak SpongeBob hilang ni, dia dah tak fikir sangat dah tentang kerugian duit dia. Yang dia fikir adalah SpongeBob semata-mata. Tapi dia kata adalah 50% tu tentang duit, 50% lagi tentang SpongeBob. Dan Squidward pun bagi tahu Sandy yang walaupun dia benci untuk akui, tapi hari-hari dia dah tak macam dulu dah tanpa SpongeBob. Kemudian masa mereka tengah borak-borak tu, tiba-tiba dekat TV yang mereka tengah tengok tu ada berita menunjukkan SpongeBob dan Patrick telah pun ditangkap. Sebabnya SpongeBob dengan Patrick, diorang dah berjaya sampai ke bandar Atlantik yang hilang tu. Kemudian mereka telah pun cuba untuk mengambil Gary daripada King Neptune. Jadi SpongeBob dengan Patrick ni telah pun dijatuhkan hukuman mati. Maka pada hari hukuman SpongeBob nak dijatuhkan tu, sebagai orang kata defendant, SpongeBob dan Patrick sebagai defendant ni, apabila dia nak dijatuhkan hukuman oleh hakim yang ada dekat bandar Atlantik yang hilang tu, masa itulah Sandy, Mr. Krab, Squidward dan Plankton telah pun pergi untuk menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Sebabnya masa diorang tengok tu, diorang tahulah yang siput dalam berita tu adalah Gary. Dan Gary tu memang kawan SpongeBob kan. So Sandy kata, selama ni kita fikir yang kita je yang sentiasa perlukan SpongeBob. Tapi pernah tak kita fikir yang SpongeBob juga perlukan kita? Maka diorang pun naiklah kereta Krabby Patty dan diorang pun terus ke bandar Atlantik yang hilang tu untuk menyelamatkan SpongeBob. Dan Plankton pun turut bersama-sama cuba untuk menyelamatkan SpongeBob sebab Plankton kata dia rasa bersalah dengan apa yang berlaku ni sebab dia lah orang yang telah membantu SpongeBob untuk pergi ke bandar Atlantik yang hilang. Jadi setelah mereka sampai dekat acara untuk jatuhkan hukuman kat SpongeBob tu, masa ni lah the best part dalam movie SpongeBob Sponge on the Run ni, yang mana setiap seorang daripada mereka telah pun membela SpongeBob dengan mengatakan bahawa SpongeBob ni sebenarnya seorang yang baik. Dan dalam movie ni lah kita dapat tengok macam mana pertemuan pertama kali setiap seorang daripada mereka dengan SpongeBob. Yang mana SpongeBob lah yang merupakan kawan pertama bagi Patrick Star dekat summer camp pada beberapa tahun yang lalu. Masa tu masa diorang kecil lagi. Masa Patrick tengah menangis seorang-seorang ke atas kayu sebab rindu nak balik rumah dan tak ada kawan lain. Kemudian SpongeBob lah yang datang menenangkan Patrick dan SpongeBob lah orang pertama yang menjadi kawan Patrick. Kemudian Squidward pula masa kecil-kecil dulu dia pun ada juga dekat camp sama yang SpongeBob dengan Patrick ada kat situ. Dan disebabkan oleh Squidward telah pun mengalami satu kekecewaan yang besar setelah dia kalah dalam uji bakat dia masa dekat camp sama tu. Yelah, Squidward ni daripada kecil memang dia suka sangat main clarinet. So kita pun tahu macam mana Squidward main clarinet kan. Jadi bila dia gagal untuk menang uji bakat tu dan bila piala tu dapat dekat SpongeBob dengan Patrick, dia memang sangat-sangat kecewa sampai dia campak clarinet dia dan dia dah tak nak main dah lagi clarinet tu. Dan pada saat dan ketika itu, SpongeBob dan Patrick lah orang yang telah pun memujuk Squidward untuk bermain semula clarinet tu. Kemudian untuk Sandy Chip pula, Sandy memberitahu kepada semua orang bahawa disebabkan oleh SpongeBob lah kenapa Sandy telah pun menjadi seorang saintis seperti mana Sandy yang hari ni. Masa kat camp sama tu juga, Sandy juga ada kat situ masa diorang kecil dan SpongeBob lah orang yang memberitahukan kepada Sandy bahawa apa yang Sandy nak lakukan mesti Sandy boleh buat dengan berusaha yang bersungguh-sungguh. So start daripada situ Sandy pun mulalah berusaha dan akhirnya dia berjaya lah untuk buat apa yang dia beritahu kat SpongeBob yang dia nak buat. Dan kemudian bila tiba giliran Cik Krab, ni antara part yang paling best
yang mana Cik Crab memberitahu bahawa SpongeBob lah orang yang telah menginspirasi Cik Crab untuk membuka restorannya sendiri yang bernama Krusty Krab. Dan setelah mengambil SpongeBob bekerja di Krusty Krab tu, memang dia rasa satu perubahan yang sangat-sangat besar dalam hidup dia. Dan sebenar-benarnya resepi rahsia bagi Krabby Patty telah pun dibongkarkan oleh Mr. Crab, iaitu resepi rahsia yang menyebabkan Krabby Patty menjadi manis adalah disebabkan oleh sesuatu yang berwarna kuning tetapi bukan cheese. Dan yang menyebabkan Krabby Patty menjadi sedap juga adalah disebabkan oleh sesuatu yang berwarna kuning tetapi bukan mustard. Si kuning yang dimaksudkan oleh Encik Crab itu tak lain dan tak bukan adalah SpongeBob si seluar petak. SpongeBob SquarePants lah kan. Cik Crab memberitahu kepada orang ramai bahawa sebenar-benarnya rahsia bagi resepi rahsia Krabby Patty adalah SpongeBob sendiri. Kerana tanpa SpongeBob, Krabby Patty tidak lagi sesedap Krabby Patty yang dulu. Dan kemudiannya mereka pun telah berjaya lah untuk menyelamatkan Gary, dan akhirnya SpongeBob SquarePants telah pun menjadi kawan pertama bagi King Neptune, iaitu orang yang berani untuk berkawan dengan King Neptune. Dan dia juga telah menghiburkan King Neptune dan memberi semangat kepada King Neptune, dan akhirnya dia berjaya dilepaskan bersama-sama dengan kawan-kawan dia yang lain. So akhirnya dia berjaya bawa balik Gary bersama-sama dengan dia, dan semua siput-siput yang ditahan oleh King Neptune telah pun dilepaskan, dan mereka pun mula menjadikan siput-siput sebagai haiwan ternakan selain daripada Gary. Jadi ada beberapa siput lah yang balik ke Bikini Bottom sebagai tempat untuk pelarian siput-siput. So movie ni bagi saya memang sangat-sangat menarik dan best lah. Sebab ni kalau korang tengok sendiri macam mana dia throwback balik kan, macam mana dia cerita tentang pertemuan mereka, macam mana kehadiran Keanu Reeves dan juga Snoop Dogg, dan macam mana momen masa Cik Crab bagi tahu tentang respirasi Krabby Patty tu memang sangat-sangat best. Pada korang yang tak tengok lagi, memang saya recommend korang untuk tengok. Kepada korang yang dah tengok, korang boleh komen kat bawah part mana bagi korang part yang paling best sekali. Dan kalau korang nak tengok, macam saya dah cakap tadi, korang boleh tengok dekat Netflix. Siap ada dub bahasa Melayu lagi. So terima kasih pada semua yang sudi menonton sehingga ke akhir video. InsyaAllah bertemu lagi dalam video akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi